Okey guys, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Bang Habib. Dalam video ni aku nak kongsikan bagaimana caranya bagaimanakah caranya untuk assemble MTL RTA iaitu Bishop MTL RTA dari Ambition Mods. Bishop ni sedap. Aku akan sediakan dia punya tutorial untuk wicking MTL dalam masa akan datang, dan juga akan ada konten lain juga berkenaan dengan yang Bishop ni. Bishop ni yang adalah jenis yang RTA ini bukan yang Bishop 3 Cube yang untuk boro. Ini yang untuk mod punya Bishop. So aku dah disassemble dah, orang kata bahagian-bahagian dia tu dah dibuka-buka. Cuma nak tunjukkan korang dan nak share kepada korang di kalau ada yang tanya kan, mungkin nak tahu ada berapa banyak Bishop MTL RTA ni punya airflow. So jawapan dia, dalam kotak dia orang bagi 3 set airflow dan 1 blind airflow. Yang ini adalah blind airflow. Blind airflow tu macam mana? Maksudnya dia tidak ada lubang dekat situ, dia kosong. Dia besi dia padat, besi dia tidak ada lubang langsung. Ini untuk sekiranya korang nak guna airflow satu sahaja. Dan yang ini adalah gunanya untuk menutup satu lagi lubang. Ini yang blind airflow kan. Dia memang untuk menutup lubang, tidak ada laluan udara yang boleh masuk. Kemudian ini yang paling kecil. Ini adalah saiz airflow 0.8. Dia bagi 2 biji, iaitu satu set lah. Yang 0.8 dia punya lubang airflow dia, hopefully korang nampak lah kamera ni tak berapa nak fokus sangat phone ni. Tapi inilah dia punya lubang dia macam tu. Dia sangat-sangat kecil dan sangat-sangat tight lah, ketat. Ini kebanyakannya jenis-jenis airflow hole yang begini kecil ni diminati oleh vapers dari luar negara lah. Geng-geng vapers Mat Saleh yang betul-betul nakkan luang, yang betul-betul nakkan airflow jenis yang sempit gila ni. Kemudian satu lagi adalah ni 1.0 punya airflow pin. Airflow pin 1.0 ni besar sikit dari yang 0.8 tadi, dan masih lagi dalam kategori dan territory untuk MTL, mouse tulang. Kemudian ada satu set lagi adalah 1.2 punya airflow pin. Dia lubang dia besar sikit, 1.2 ni sikit je besar kan, macam tu. Ini standard untuk, orang kata international standard untuk MTL lah, 1.2 punya length punya size. So kalau kita letak sebelah-sebelah, kita akan nampak perbezaan dia. Sekadar memberikan gambaran kepada korang bagaimanakah saiz airflow dia kalau diletakkan bersebelahan. Macam ni lah kurang lebih. Ni bahagian depan dia. Okey, yang atas ni adalah yang paling besar sekali, iaitu 1.2 mm. Yang tengah ni 1.0 mm. Dan yang bawah sekali ni adalah 0.8 mm. So ini adalah 3 jenis airflow pin. Dan yang bawah ni adalah yang airflow pin yang blind airflow pin yang tidak ada lubang langsung. So hati-hati ini korang kena jaga betul-betul, sebab kalau hilang dia takkan, susah lah nak cari ganti. Dan untuk info korang, airflow pin untuk Bishop ni juga adalah compatible dengan airflow pin untuk Ripley RDTA. Ni contoh ni adalah airflow pin untuk Ripley RDTA, dan yang ini adalah airflow pin yang untuk Bishop ni. So dia memang sama. Dia memang sama dan boleh cross compatible. Maknanya boleh guna airflow pin dari Ripley dekat Bishop, dan boleh guna airflow pin dari Bishop dalam tank Ripley.
So itu sekadar satu info. So macam mana nak pasang airflow pin ni? Okay, ini adalah dia punya bahagian top cap penutup kepada deck. Bahagian ni ada satu lubang dekat sini dan satu lubang dekat sini. So airflow pin ni kita pilih mana yang kita nak, ataupun kita cuma nak satu je, ataupun nak dua-dua sekali, ataupun nak campur combine, katalah 0.8 combine dengan 1.2 pun boleh. So kita masukkanlah airflow pin dia ni dekat lubang ni. Kemudian kita tekan, picit perlahan-lahan bagi dia masuk. Masuk semua jangan masuk separuh-separuh. Nanti tanggal, hilang, nangis. So kita tolak sikit dengan screwdriver ke apa ke bagi dia ketat. Sebab dia ada o-ring ada seal. Nampak tak? Ada o-ring yang bagi mengikat dia. Dan sebelah lagi kita masukkan lagi airflow pin yang kita nak. Tolak je. Ketatkan sikit. Okay. Clear. Okay, dia dari dalam macam ni lah. So, airflow bila kita sedut dia akan masuk gini. Dan coil berada di tengah ni kan, akan terus kena dekat coil tu. Itu satu benda yang unik pasal Bishop dan Ripley lah. Memang udara tu terus kena dekat coil. Memang sedap. Dan dekat bahagian dalam ni, kalau nampak kat bahagian dalam top cap ni, ini adalah tempat untuk liquid turun. Dan ini kita boleh selaraskan boleh adjust. Ataupun kalau kita nak buka terus pun boleh. Nak bagi kapas menyerap liquid dengan lagi laju. Tapi better tinggalkan as it is lah for me. Sebab aku tak nak lah sampai Bishop ni banjir kalau guna banjir, leaking, leceh. Dan benda ni nak tunjuk kat korang depan kamera pun leceh. So ada dua tempat untuk liquid turun dan kena dekat kapas. So dari atas macam ni benda ni. Lubang untuk kapas sedut liquid tu. Okay, itu dia punya bahagian dan sistem airflow yang ada pada Bishop RTA ni. So lepas tu ada dia bagi dua tank kaca. Aku memilih yang nak gunakan yang color gelap-gelap sikit. Kemudian ini chimney dia, serombong dia, dan ini bahagian atas. Dan juga dia bagi satu MTL, satu drip tip untuk MTL yang dia bukan wide bore lah, dia sempit sikit. So aku tunjukkan komponen-komponen supaya senang korang nak buka-buka, nak cuci kan. So ini bahagian deck bahagian deck Bishop yang telah aku cabut satu bahagian post dia. So kalau nak cuci kena buka ni jugalah. Dekat dalam ni ada peak insulator dia. So bila kita nak pasang gitu. So make sure skru-skru tu diikat dengan kemas sebab tak nak berlari-larian skru-skru ni. Okey. Kita bila pasang kita picit-picit sikit, tekan-tekan sikit, dah ngam. Kemudian ada bahagian bawah dekat 5-10 connector dia tu memang ada ruang tempat untuk letakkan skru yang akan ikat dia. Skru tu penting kena ketat lah jangan sekali longgar skru bahagian ni. Sebab dia yang mengikat salah satu post ataupun tiang Bishop RTA ni. Okay. Kunci dan kuat ketatkan bahagian bawah ni, skru dia ni. Alright, kalau dah ngam, okay, ni dah selesai. So kemudian ni bahagian top cap tadi, dia macam ni tau guys. Top cap ni dengan apa nama bahagian atas untuk letak drip tip ni macam ni. So kita kena letak tank ni, kaca ni begini. Begini. Pastikan o-ring tu ada o-ring tu kat sini ni, jangan dibuang. Letak macam ni. Okay, ketat-ketatkan dia. Make sure tak bergerak-gerak. Dan ambil bahagian atas ni tadi, bahagian chimney ni tadi,
masukkan dan kita pusing. Sebenarnya Bishop MTL RTA ni salah satu RTA yang sangat-sangat simple dari segi nak assemble dan disassemble dia. Dia tidak memiliki benda yang pelik-pelik, tidak memiliki contohnya bahagian-bahagian yang complicated untuk dipasang dan untuk di disassemble. Nak assemble ataupun disassemble memang mudah. Okey, pastikan habis ketatkan untuk supaya tidak ada leaking dan supaya tank ni terikat dengan kemas. Dia akan grip bahagian atas dan bahagian bawah ni akan grip dan lock bahagian tank ni supaya tidak bergerak-gerak dan tidak ada pengudaraan dan tidak ada leaking. Okey. Dan satu lagi, ni adalah drip tip. Kawasan drip tip ni kita pasang je lah dekat atas ni. Okey. So dah siap pemasangan pemasangan Bishop MTL RTA ni. So bawah ni adalah 510 connector yang korang boleh connect pada mod ataupun OMTAP untuk buat build untuk nak pasang coil. Dan atas ni adalah bahagian tank Bishop tu kita boleh masukkan. Okey. Ni bahagian deck Bishop. Kalau kita tengok, ni bahagian tank Bishop. So bahagian airflow dia hendaklah berada pada kedudukan macam ni. Sebab coil kat sini. So bila macam ni dia akan masuk terus. Dan masuk dengan grip. Begitu. So inilah dia Bishop. Sekejap, lighting dia ni macam kacau. Okay. So ni Bishop untuk sebuah RTA untuk MTL dan boleh dipasangkan kepada mods lah. Dia Bishop ni akan kelihatan sangat-sangat handsome bila dia dipairkan, dipasangkan pada SBS mod. Side by side mod yang menggunakan bateri tak kisahlah 18650 ke 21700 ke, sebab dia balance dia tidak nampak terlalu menonjol dan dia akan menjadikan hari-hari anda indah tanpa masalah. Okay. Sebagai contoh, ini aku pasangkan Bishop ni pada Bearded Pro. Okay. Bishop ni memang pada aku lah. Dia memang meneruskan legacy Ambition Mod sebelum ni yang mengeluarkan banyak RTA yang top notch, RTA yang berkualiti. Dan Bishop ni juga adalah adik-beradik kepada Ripley kan. Kalau kita tengok sebelah-sebelah adik-beradik kan, macam sama, cuma yalah, being RTA dia punya deck di bahagian bawah dan tank dia, liquid dia di bahagian atas. Manakala Ripley RDTA, tank di bahagian bawah dan dia punya deck di bahagian atas. Beza dia antara Bishop dengan Ripley. So untuk wicking aku akan buat dalam video yang lain. Ni dia punya deck untuk Bishop ni, yang kalau betul-betul wicking Bishop ni memang menghasilkan banyak benda-benda layers of flavors. Contohnya dia berjaya membuka layer-layer flavor yang sebelum ni mungkin korang tak akan jumpa dekat tempat-tempat lain. Itu antara kelebihan Bishop yang aku rasa, yang aku dah rasa dari segi airflow smoothness. Kalau MTL Sensation korang cari, ni dia antara yang terbaik dalam pasaran pada hari ni lah. Review tu di waktu yang lain, tapi sekadar aku nak bagi tease kat korang bagi sedikit kata pujian, bukan pujian pun, macam bagi sedikit kata-kata yang akan menjadikan korang rasa berbaloi kalau angkat Bishop ni. Memang pada aku sangat berbaloi dia. Dan kalau tak silap aku, Ambition Mods juga ada buat ada release kit ni, maksudnya aksesori tambahan. Contohnya kau boleh dapatkan tank yang bersaiz lebih tinggi supaya kau boleh letak
capacity liquid yang lebih lah dalam ni. Dan juga bahagian-bahagian lain untuk perhiasan Bishop MTL RTA ni. So itulah dia tadi guys sedikit mengenai Bishop MTL RTA yang ni, yang versi yang untuk mods RTA punya version ke apa ke tak kisahlah. Maksudnya ni adalah Bishop yang asal, yang awal. Sebelum Ambition Mods mengeluarkan Bishop 3 untuk Boro, dan sebelum Ambition Mods mengeluarkan Bishop 3.cube untuk .aio. Inilah dia yang asal, yang awal, yang pertama dari Ambition Mods yang menggunakan sistem airflow dia yang sangat unik dan sangat inovatif. Okay guys, Wak Asri sini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.